Kata Imam Al-Ghazali, tetapi untuk lebih jelas, kerana mengikut jejak ulama-ulama yang berpandangan jauh, maka kami mengatakan bahawa dari permulaan dalil itu ialah akal. Sebelum ni kalau kita masih ingat, Imam Ghazali dia bagi hujah-hujah ayat Quran. Nak membuktikan adanya Tuhan ni, Tuhan ni wujud, Tuhan ni memang ada, dia bagi hujah-hujah ayat Quran. Tapi sekarang ni dia nak bicara tentang hujah-hujah akal, macam yang kita bentang mula-mula tadi. Kenapa dia nak bagi juga hujah-hujah akal? Sedangkan orang Islam ni kalau bagi ayat Quran kita percaya seratih-patih dah, tak payah hujah akal pun tak apa. Kata Imam Ghazali, sebab nak mengikut cara ulama-ulama dulu. Ulama-ulama sebelum dia, walaupun hujah Al-Quran dah bagi, hujah hadis dah bagi, tapi hujah akal mereka tak tinggal. Sebab hujah akal ni ada guna dia juga. Salah satu gunanya, dia nak mantapkan lagi kita punya keyakinan. Ayat Quran tu kita yakin lah, tapi kadang-kadang kita terfikir macam tak apa nak faham. Bila bagi hujah akal, lagi kuat faham dia. Itu satu. Satu lagi, hujah akal ni sebagai kita punya senjata nak berhadapan dengan golongan etis. Golongan etis dia tak percaya ayat Quran, hadis, mana-mana kitab pun tak percaya. Jadi kita bagi hujah akal. Itulah sebab Imam Ghazali dia nak cerita juga tentang hujah akal. Kerana yang baharu itu tak dapat tidak pada kejadiannya dengan ada sebab yang menjadikannya. Bila kata makhluk ni, dia sifat dia baharu. Hawadith, hadis kan. Hadis tu maksud dia baru lah. Kalau Tuhan ni qadim. Qadim ni maksud dia awal-awal dulu memang ada dah. Siap-siap dah ada dah. Dia tak ada. Mula-mula tak ada, lepas tu baru ada. Tak. Kalau mula-mula tak ada, lepas tu baru ada, yang tu makhluk, yang tu baharu. Itu beza dia qadim dengan baharu. Bahawa alam itu baharu. Seluruh alam kita ni, termasuklah 7 petala langit, 7 petala bumi dan juga isinya termasuklah kita, semua ni baharu. Maka tak boleh tidak pada kejadiannya dari sebab itu. Yang baharu ni tiba-tiba ada, asal dia tak ada, lepas tu ada. Dia nak cerita yang berat tadi tu. Asal dia berat tak ada, lepas tu berat ada. Macam mana boleh berat ada? Dah tentu ada penyebab, dah tentu ada tukang pilih, dah tentu ada yang menentukan. Yang itulah bukti kata adanya Tuhan. Adapun kalau kita kata bahawa yang baharu itu tak boleh tidak pada kejadiannya daripada sebab, maka itu adalah jelas. Kerana tiap-tiap yang baharu ditentukan dengan adanya dengan waktu, yang mana menurut akal waktu itu boleh jadi terdahulu dan boleh jadi kemudian. Jadi nak cerita tentang waktu ni, pada azali dulu waktu tak ada lagi, masa tak ada lagi, belum tercipta. Kita nak bayang dengan fikiran kita tak boleh sampai. Tak usah cuba bayang. Maksud dia saat pertama, saat kedua, saat ketiga tak ada masa azali tu, memang tak ada. Sebab waktu ni makhluk, benda yang diciptakan. Oleh itu, apa sahaja yang terpengaruh dengan masa, dengan waktu, dengan ketika, makhluk. Malaikat dia terpengaruh dengan waktu. Dia ada muda, ada tua. Jadi makhluk. Jadi Allah ni dia tak duduk dalam waktu. Masa azali tu, saat pertama tu belum ada lagi. Kalau ikut kajian sains sekarang, bila meletupnya Big Bang yang pertama tu, meletup jadinya alam makhluk mula-mula jadi tu, itulah baru saat pertama. Baru waktu diciptakan. Sebelum tu waktu pun tak ada. Jadi makhluk ni, kenapa Nabi Adam tu dia diciptakan pada tarikh tertentu? Kenapa? Bukan sebelum tu ataupun selepas tu. Tarikh tu dicipta. Maksud dia ada tukang yang tentukan, tukang yang pilih. Nabi Adam ni dia kena jadi pada sekian-sekian hari bulan. Ada tukang pilih dah. Tukang pilih itulah Tuhan. Ataupun kenapa manusia ni dia jadi selepas adanya jin, dan jin pula jadi selepas adanya malaikat? Tak bolehkah manusia jadi dulu, lepas tu barulah jin? Kenapa manusia ni kemudian? Maksud dia ada yang tukang pilih. Dia tak boleh berlaku sendiri, ada yang tukang pilih. Tukang pilih itulah Tuhan. Dan pada azali tadi kita bagi tahu waktu belum ada, masa belum ada. Kalau kita fikir tak boleh fikir. Fikir banyak-banyak dah jadi gila. Kita nak fikir belum ada waktu, mana boleh fikir.
Dan pada azali itu juga, gerak belum ada, diam pun belum ada. Sebab kita bagi tahu awal-awal tadi, yang terpengaruh dengan gerak dan diam ni makhluk. Allah dia tak terpengaruh dengan gerak dan diam. Zat dia tak terpengaruh. Kita nak kata zat Tuhan ni tengah bergerak, dia tak. Ataupun zat Tuhan ni tengah duduk diam, tak. Gerak pun tidak, diam pun tidak. Sebab nak bergerak macam mana? Dia tak duduk dalam ruang. Pada azali dulu ruang pun tak ada. Nak bergerak sana bergerak sini kan. Yang ruang tu tak ada, belum dicipta lagi. Masa pun tak ada, ruang pun tak ada, gerak diam pun tak ada, warna pun belum ada lagi, atas bawah belum ada lagi, gelap cerah belum ada lagi, putih hitam belum ada lagi. Jadi kita tak boleh bayang. Kalau kita bayang jadi gila, sebab tak tercapai fikiran kita. Adapun kata kita alam itu baharu, maka dalilnya alam ini baharu ialah bahawa tubuh, yakni jisim alam ini tidak terlepas daripada gerak dan diam. Imam Ghazali nak bagi tahu kenapa alam ni kata baharu. Sebab alam ni dia antara dua, sama ada dia duduk diam ataupun dia bergerak. Bila dia duduk diam, maksud dia baharu lah tu. Ataupun dia bergerak pun baharu lah tu. Apa saja makhluk kalau duduk diam, baharu. Apa saja makhluk kalau bergerak, baharu. Dia mesti salah satu. Gerak dan diam itu adalah baharu. Tiap-tiap sesuatu yang tidak terlepas dari sifat-sifat baharu adalah baharu. Jadi kalau ikut kepercayaan sebahagian Salafi Wahabi ni, Allah ni daripada langit dia boleh turun. Pada 2/3 malam dia boleh turun. Maksud dia ada gerak. Bila ada gerak tu bukan dia. Dia percaya zat Allah ni memang daripada atas dia turun ke bawah. Ada gerak. Kita belajar dah, bila ada gerak makhluk. Jadi dia sembah tu bukannya Allah, dia sembah makhluk lah tu, yang dia sangkakan sebagai Allah. Itu yang penting pelajaran tauhid ni, nak elak kita supaya tak tersalah sembah. Takut-takut kita tersembah makhluk yang kita sangkakan sebagai Allah, ataupun kita tersembah makhluk yang bercampur dengan Allah, menyekutukan Allah. Kita diperintahkan sembah Allah saja, Allah yang esa, tak boleh campur-campur dengan yang lain. Di antara pembuktian ini terdapat 3 dakwaan. Dakwaan pertama, kata kita bahawa jisim-jisim itu tidak terlepas dari gerak dan diam. Makhluklah, makhluk dia mesti salah satu, sama ada gerak ataupun diam. Dan ini dapat difahami dengan jelas dan mudah. Maka tidaklah memerlukan kepada penelitian dan pemikiran. Sebab orang yang berfikir bahawa jisim itu tidak tetap dan tidak diam, maka adalah dia itu berjalan di atas jambatan kebodohan dan menderita penyakit fikiran. Kalau tanya orang yang waras ni, makhluk ni diam ke gerak, dia mesti jawab salah satu. Makhluk ni diam, ataupun dia kata makhluk ni bergerak. Sekiranya dia kata makhluk ni diam pun tidak, gerak pun tidak, yang ni kata Imam Ghazali, orang ni orang bodoh, dia menderita penyakit fikiran. Dia mana boleh satu-satu makhluk tu dia bukan gerak bukan diam, dia mesti salah satu. Kalau kita kata arnab lah, arnab tu tengah duduk bergerak ke tengah duduk diam? Kalau orang tu kata arnab tu bergerak pun tidak, duduk diam pun tidak, dia ni tengah berjalan di atas jambatan kebodohan. Mana boleh arnab tu tak diam tak bergerak? Dia mesti salah satu. Kalau dia jawab arnab tu bergerak, betul. Ataupun dia jawab arnab tu tengah duduk diam, betul. Tapi kalau dia jawab arnab ni gerak pun tidak, diam pun tidak, dia berjalan di atas jambatan kebodohan dan menderita penyakit fikiran. Ataupun dia jawab arnab tu sedang duduk diam dan sedang bergerak, yang ni pun sama, berjalan di atas jambatan kebodohan dan menderita penyakit fikiran. Dia mesti salah satu. Dakwaan kedua, kata kita bahawa gerak dan diam itu adalah baharu. Hal itu ditunjukkan oleh ganti berganti di antara kedua-duanya. Mesti salah satu. Adanya yang satu sesudahnya yang lain. Kalau tak gerak, diam. Lepas dia diam, dia bergerak pula. Dia mesti tukar-tukar. Dan itu dapat dipersaksikan pada sekalian jisim. Mana-mana makhluk pun macam tu lah. Baik yang sudah dilihat ataupun yang belum pernah kita lihat, mesti tak boleh terlepas. Tidak ada satu pun dari yang tetap, melainkan menurut akal dia boleh tetap. Maka yang datang dari gerak dan tetap itu adalah baharu kerana datangnya, dan yang dahulu itu baharu kerana tidak adanya. Kalau dulu tak ada, lepas tu ada, baharu lah tu. Kalau dulu ada,
Lepas tu dia tak ada baharu. Kalau dulu ada, pada azali dah ada, sekarang pun ada, yang tu qadim, maksud dia Tuhan. Apa sahaja yang pernah tak ada, maksud dia baharu, makhluk lah. Macam Jesus. Dia kata no, Jesus ataupun Nabi Isa ni, dia ni Tuhan. Jadi kita pun tanya, dulu dia ada tak? Dulu tak ada. Bukan Tuhan. Ringkas kan? Sebab Tuhan dia mesti dulu dah ada dah siap-siap. Jesus dulu tak ada, lepas dilahirkan oleh mak dia baru ada. Bukan Tuhan. Tuhan dia mesti dulu dah ada, sekarang dah ada, akan datang pun ada. Yang Jesus ni tadi dulu tak ada, lepas dilahirkan baru ada. Jadi makhluk lah, bukanlah Tuhan. Dakwaan ketiga, kata kita bahawa apa yang tidak terlepas daripada sifat-sifat baharu adalah baharu. Dalilnya ialah jikalau tidaklah demikian, maka sesungguhnya telah ada sebelum tiap-tiap yang baharu itu yang baharu-baharu, yang tak ada permulaan baginya. Boleh tak kita kata Tuhan ni baharu? Kalau Tuhan ni baharu, maksud dia ada yang menciptakan dia. Lepas tu yang menciptakan Tuhan tu kita kata baharu juga, maksud dia ada yang ciptakan dia pula. Jadi tak habis. Kita Tuhan ni yang ciptakan alam ni baharu, maksud dia ada Tuhan buat. Yang Tuhan buat dia pun baharu juga, ada Tuhan lagi. Jadi bila nak habis? Dia tak habis. Jadi benda ni mustahil. Benda ni mustahil. Jadi yang menciptakan alam ni dia mustahil baharu. Dia mesti berhenti satu peringkat tu. Ini dia qadim. Yang menciptakan alam ni mestilah qadim. Itu tadi 3 hujah Imam Ghazali dari segi baharu dan qadim. Secara ringkasnya lah. Sekiranya kurang faham, pelajaran akan datang kita sambung lagi lah.